Saya muliakan lagi, saya kasihi Anda pengurusi majlis. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, para pimpinan masyarakat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, para guru, para asatizah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu pangkat dan kedudukan tuan-tuan semua tanpa mengurangkan sedikit pun rasa hormat dan takzim kepada yang mengikuti majlis kita pada malam ini. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dipanjangkan umur sehingga ke saat ini, dan insya-Allah dalam beberapa tempoh lagi kita akan bertemu dengan kekasih yang agung atau tetamu yang mulia, bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang diturunkan rahmat, bulan yang diberikan oleh Allah pengampunan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada setiap malamnya utaqa minan nar, yang dibebaskan daripada api neraka Allah taala setiap malam Ramadan. Disebutkan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna lillahi utaqa'a minan nari wa dzalika fi kulli lailatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai hamba-hambanya yang dibebaskan pada setiap malam pada bulan Ramadan, yang dibebaskan mereka daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah keinginan dan cita-cita kita semua, yaitu dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tak ada di kalangan kita yang berkeinginan untuk masuk ke dalam neraka walaupun satu detik. Karena kalau seorang tadi mengetahui apa yang disiapkan oleh Allah bagi siksaan neraka, maka tidak ada seorang pun yang akan buat maksiat di muka bumi Allah Ta'ala. Dan kalaulah semua orang merasai dan mengetahui tentang nikmatnya syurga, maka tidak ada orang yang akan duduk di dalam muka bumi Allah Ta'ala. Semuanya berharap untuk mereka mati seketika ini juga untuk terus masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi as-sa'ah, setiap masa ada waktunya, dan Allah jadikan kita di muka bumi Allah Ta'ala ini adalah untuk ibtila, untuk diuji, sama ada kita ini akan berjaya ataupun tidak di akhirat nanti, mendapatkan anugerah ataupun sebaliknya. Maka Allah jadikan bulan-bulan yang tertentu, Allah jadikan masa dan tempoh dan waktu yang tertentu, dan Allah jadikan tempat-tempat yang tertentu diberikan dengan kemuliaan untuk kita mengambil faedah, agar kita ini tidak berasa sombong. Kita ni hanya berharap dengan diri kita sendiri saja. Tak ada istilah kita ni hanya lakukan untuk kita sahaja. Saya boleh buat sendiri, saya ini, saya itu dan sebagainya. Dan kerana perkataan ana ataupun saya itu adalah sesuatu yang menunjukkan kesombongan. Jadi kerana itu Allah Ta'ala menjadikan kita memerlukan kepada sesuatu yang memberikan semangat kepada kita, sesuatu yang menambahkan kebaikan dan juga amalan kita untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita akan bertemu dengannya dalam beberapa hari yang akan. Ada suatu orang penyair membacakan syair, idzil ishruna min sya'ban wallat fawasil syurba laylika bin nahari wala tashrab bi aqdahin sigarin fa innal waqta daqa 'anis sigari. Apa makna syair ni? Idzal ishruna min sya'ban wallat, jika telah berlalu 20 hari Sya'ban, maksudnya masih berbaki 10 hari lagi Sya'ban. Fawasil syurba laylika bin nahari, maka sambung minuman malammu dengan siang harinya.
Jadi disuruh kita sambung minum. Wala tashrab bi aqdahin sigharin, jangan minum dengan bekas kecil. Fa innal waqta dhaqa 'anis sighari. Ini kerana waktu telah semakin sempit untuk kita ambil yang kecil-kecil. Kena guna yang besar-besar. Apa yang kita faham daripada syair tadi? Siapa yang faham syair tadi? Santri. Jadi kalau orang dengar kali pertama, dengar kata, oh, idzal ashruna min sya'ban wallat fawasil syurba laylika bin nahari. Dah 20 Sya'ban dah berlalu, baki 10 lagi Sya'ban, maknanya untuk masuk ke bulan Ramadan. Kita sekarang dah ada baki dalam beberapa hari saja lagi, lebih kurang daripada 10, kurang daripada 10 lagi. Jadi maknanya kalau dipaham daripada syair ni, disuruh untuk kita menambahkan lagi minuman kita, makan lagi, kerana nanti akan bertemu dengan Ramadan. Kita tak sempat lagi untuk makan pada waktu siang, tak boleh lagi buat apa yang boleh dilakukan pada siang hari sebelum Ramadan. Waktu kata penyair ni lagi, wala tashrab bi aqdahin sigharin, jangan kamu minum dengan bekas kecil atau dengan mangkuk kecil. Fa innal waqta dhaqa 'anis sighari, kerana waktu semakin sempit untuk minum yang kecil-kecil, minum hak besar, kata dia. Ada dua orang faham yang berbeza. Orang yang pertama, dia faham kata kalam ni suruh kita minum sungguh-sungguh, suruh makan sungguh-sungguh. Jadi dia pun makan sungguh-sungguh dalam sepanjang tempoh 10 hari sebelum Ramadan. Kerana apa? Kerana nanti dia tak boleh lagi buat macam tu pada bulan Ramadan. Ada seorang lagi orang pula faham yang berbeza. Dengar saja kalam tersebut, terus dia menjerit ketakutan. Dia bersiap musafir ke Makkah Al-Mukarramah, terus pergi musafir ke Makkah dan tinggal di sana sampai mati. Macam mana dia faham? Padahal syair tadi sebut idzal ashruna min sya'ban wallat. Kalau dah 20 hari Sya'ban telah berlalu, berbaki 10 hari lagi, fawasil syurba laylika bin nahari, sambung minum kamu. Dah dia faham suruh pergi Mekah. Memang tak sebut Mekah pun dalam tu, tapi dia faham bahawa bila mana berlalu 20 Sya'ban, tinggal 10 hari saja lagi, bermakna dia gambung ataupun dia gambarkan tu semacam umur dia. Umur kamu telah berlalu, baki masih sedikit lagi. Apa kamu buat dengan umur kamu yang masih sedikit baki tersebut? Maka disebut kata fawasil syurba laylika bin nahari, maka buat sambunglah minum pada malam kamu tadi dengan sungguh-sungguh. Dengan makna dia faham untuk menyambung ibadah kepada Allah Ta'ala pada malam hari dengan bersungguh-sungguh dari tempat yang paling tepat untuk dia pilih bagi mendapatkan pahala yang agung, kerana masa pendek, umurnya pendek. Jadi dia kata kalau dia tetap ibadah di tempat dia, nanti akan jadi susah. Maka dia pindah ke Makkah, kerana Makkah digandakan pahalanya ratusan ribu kali ganda. Sembahyang di Masjidil Haram, sembahyang di kawasan haram, bukan masjid saja, kawasan haram saja, mana-mana kawasan haram itu sama dengan 100,000 kali ganda. Maknanya kalau kata digandakan lagi pahalanya disebabkan kerana khusyuknya, disebabkan kerana ibadah jemaahnya, maka jutaan kali ganda. Sebab itu kata Al-Imam Bahrak Al-Yamani, kalau seorang menunaikan ibadah selama berapa hari di Makkah, yang saya sebut dulu di Mekah itu ni, berapa hari Imam Bahrak Yamani sebut. Dia ni tak ada ingat apa pun dia tak ingat. Tulis pun tak, apa pun tak. Dalam Bahrak Yamani, Imam Bahrak Yamani sebut adalah Hadaiq. Sebut apa ni Zahid? Apa ni semua aku juga nak kena buka. Nak cari kitab tu lah. Ni dia. Imam Bahrak Yamani radhiyallahu anhu sebut tentang ibadah di Makkah Al-Mukarramah. Saya baca sikit, nak tengok besarnya ibadah di Makkah. Tadi tak masuk Makkah, tak masuk puasa lagi ni. Nak tengok pasal sembahyang ataupun orang yang beribadah di Makkah Al-Mukarramah, banyak mana pahala yang dia dapatkan.
Mana ni? Ni dia. 81. Tulis lain kali. Tulis. Masalah dia tak tulis. 4 kali 5 kali tanya sama dia. Ya Allah ya Tuhan. Bila orang tanya ulang balik lagi tak ingat. Kitab mana lagi tak ingat. Tengok kata ulama disebut dalam kitab Al-Imam Bahraq Al-Yamani. Hasab al-ulama dzalika fa balaghat salawatul yawmi wal lailati bi Makkah fi muddati 3 ayyam wa hiya 15 salatan. Ulama mengira orang yang sembahyang di Mekah, kalau dikira sehari semalam di Mekah selama 3 hari, maksudnya sehari semalam 5 waktu kali 3, jadi maknanya 15 waktu solat dia sembahyang. Betul? Pahala dia banyak mana? Pahalanya adalah bi alfi salah, 1,000,000 solat pahala dia. Bukan 1,000,000 saja, bi alfi salatin wa 50,000 salatin fi ghairiha. Jadi kalau dia sembahyang di Makkah, tamam, 3 hari 15 waktu sama dengan 1,000,000 solat. 1,000,000 solat tu sama dengan 50 juta solat di tempat lain. Jadi maknanya kalau kita nak sembahyang di kampung kita, di Bokah, di Pedu, kena sembahyang 50 juta solat untuk sama dengan 3 hari solat di Mekah. Jadi ini seolah-olah orang yang menunaikan salat wadzalika kasalawati nahwi alfi sanah. Nak sembahyang 50 juta waktu ni sama macam orang kena hidup 1000 tahun. Maknanya siapa yang duduk di Mekah 3 hari dan tu sekurang-kurang waktu orang tadi bermukim bagi haji, beribadah kepada Allah, maka seakan-akan dia bersembahyang selama 1000 tahun. Dan ini umur Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ini salah satu faedah orang yang duduk di Makkah Al-Mukarramah. Nampak? Sebab tu kalau kita duduk di Makkah Al-Mukarramah, pahala semayang 3 hari, kalau kata 5 waktu kita semayang. Ni tak kira semayang ni sama ada jemaah ke apa kan. Ini kira sebut umumnya ni. Ni kalau jemaah di Masjidil Haram, lepas tu tawaf lagi, tengok Kaabah pula, hak tu lagilah jutaan kali ganda. Yang tu saja 3 hari sama dengan seolah-olah orang tadi hidup 1000 tahun. Sebab tu orang yang lelaki tadi ni, dia memilih untuk berpindah ke Makkah Al-Mukarramah untuk mengambil faedah tersebut. Terus duduk sampai dia mati. Faham dia macam mana? Faham dia berbeza dengan orang yang faham zahir. Faham zahir, orang ni disuruh minum. Idza sya'ban idil 20 min sya'ban walad fawasil syurba lailika bin nahari. Bila dah 20 Sya'ban dah berlalu, tinggal 10 hari lagi Sya'ban, minum sungguh-sungguh pada waktu malam. Nah, kenapa? Karena kata dia, fala tashrab bi aqdahin sigharin, jangan minum dengan bekah kecil. Fa innal waqta daqa 'anis sighari. Ini kerana waktu semakin sempit untuk yang kecil-kecil. Lelaki tadi dia faham lain. Dia kata tak boleh, umur yang baki ni tidak boleh digunakan dengan yang kecil-kecil. Saya kena laksanakan yang besar-besar. Saya kena buat perkara yang luar biasa, barulah berguna masa saya tersebut yang berbaki tadi. Ini hikmah kenapa Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata ulama, menyebutkan amalan yang sedikit tapi pahala besar. Contoh, habis sembahyang waktu kita disunatkan, khususnya waktu selepas subuh dengan selepas maghrib, jangan tinggal istighfar, jangan tinggal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, kemudian Allahumma ajirni minan nar 7 kali, kemudian baca ayat kursi, Allahumma antas salam, semua macam biasalah, kemudian ayat kursi jangan ditinggalkan ini, dan kemudian baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dicukupkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, diampunkan dosa mereka walau kana misla zabadil bahar, walau semisal buih di lautan, ampun dosa semua. Maknanya tu kalau tiap-tiap pagi, hari dan malam maghrib dia laksanakan macam tu, dosa dia diampun walau sebanyak buih di lautan.
Siapa yang maklum? Nabi yang maklum. Kemudian siapa yang sembahyang subuh berjemaah, kemudian dia duduk selepas solat subuh dengan zikir, wirid, sampailah terbit matahari, kemudian dia tunai 2 rakaat solat sunat duha, maka pahalanya kahajjatin wa umratin tammatan tammah, kata Nabi. Dia seolah-olah melaksanakan haji dan umrah yang sempurna. Tak payah pergi umrah. Bukan tak payah pergi, maknanya tak, kita pun duduk di kampung pun boleh dapat pahala haji dengan umrah, walau tak masuk haji lagi dengan umrah, walau kita tak ada duit nak pergi umrah. Dengan cara apa? Sembahyang selepas subuh, duduk, jangan bangun lagi mana tak selesai wirid sampai terbit matahari, sembahyang 2 rakaat duha, baru bangun. Lepas tu kalau tak larat baru nak tidur, baru tidur waktu tu sah. Pahalanya macam mana? Seperti melaksanakan haji dan umrah yang sempurna, kata Nabi. Bukan satu kali Nabi sebut, yang sempurna. Takkid daripada Nabi, penguat daripada Nabi bahawa ini tidak dilakukan dan tidak disebut oleh Nabi dengan sia-sia. Nabi SAW sadiqul masduq. Nabi adalah yang paling benar pada ucapannya. Maksudnya Nabi sebut tadi, kalau tak dilaksanakan oleh kita, sangat-sangat rugi. Itu tiap-tiap hari kalau dibuat, diampunkan dosa setiap hari dan seumpama. Sebab tu kita umur tak panjang. Umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, antara 60-70. Lebih pada 60, lebih pada 70, tu dah Allah Ta'ala bagi dah subsidi kepada kita, lebihan masa kepada kita. Untuk apa? Untuk kita perhati tengok balik, untuk kita sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan makin jadi sombong dan seumpamanya. Jadi kalau kata macam tu, maka kita tidak akan sekali-kali mengabaikan dengan apa yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita semua, dengan berkat apa yang diberikan oleh Allah, dengan masa, dengan tempat yang tertentu, dengan barakah orang-orang yang tertentu seperti para wali Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala jadikan mereka ini dengan keberkatan. Betul, Allah Ta'ala mengkhususkan kelebihan tadi pada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Ada tempat yang Allah Ta'ala muliakan, ada tempat, ada masa yang Allah Ta'ala muliakan, dan ada orang yang Allah muliakan. Ada orang yang ditengok dia saja dapat pahala. Tengok siapa? Ada benda yang tengok dia dapat pahala. Tengok mushaf dapat pahala, tengok Kaabah dapat pahala, tengok mak ayah dapat pahala, tengok wajah alim dapat pahala. Ini antara benda-benda yang dapat pahala kalau ketika mana kita lakukan. Baik. Jadi semua yang kita sebutkan tadi untuk apa? Untuk kita ambil peluang sungguh-sungguh dengan apa sahaja yang telah disebutkan, untuk kita mengambil peluang dalam Ramadan kali ini dengan ibadah yang bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibu ayah dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kalau ditanya, ada sebahagian ulama salaf ditanya, ulama-ulama terdahulu ditanya, lima syuri'as siyam, kenapa puasa ni disyariatkan? Kata beliau, alim tadi jawab, liyazuqal ghaniyyu ta'mal ju' fala yansal ja'i'a. Untuk dia rasa, orang kaya bagi dia rasa lapar, untuk dia berasa sekali dan dia tidak akan lupa dengan orang yang pernah berlapar ataupun orang yang berlapar. Ini antara faedah puasa. Sebab tu dalam puasa ni kali ini kena kita letakkan, insya-Allah puasa hari Khamis lah. So, kalau kata tak ada aran melintang, kalau kata dilihat dengan anak bulan, nanti akan dibuat pengumuman, kemungkinan hari Khamis, kemungkinan. Jadi Rabu malam tu dah salat tarawih. Jangan tak? Kalau kata pagi Khamis tu kita dah puasa, malam tu dah solat tarawih. Jadi hari ni kita nak kena letak dah jadual apa yang kita nak kena buat sepanjang Ramadan. Dia kena ada perancangan dah, benda apa nak kena lakukan. Sebab tu malam ni saya akan cerita benda apa yang kita nak kena buat, nak kena letak dalam jadual kita. Yang ni jangan kita abaikan. Nak kena kita lakukan 1, 2, 3, 4, 5 beberapa perkara yang kita lakukan. Dan kita kena bersungguh-sungguh menganggap bahawa seolah ini Ramadan kita yang terakhir. Moga-moga. Kalau kata moga-moga apalah. Kalaulah ni Ramadan terakhir, maka kita dah bersungguh-sungguh menggunakan Ramadan tersebut dengan yang sepatutnya.
tak menyesal kita. Faham? Karena nanti kalau di akhirat, kalau kita tengok orang yang gunakan Ramadan dia sungguh-sungguh, kita akan menyesal dan kita akan minta kalau boleh untuk kembali semula ke bumi untuk hidup balik pada bulan Ramadan. Macam tu. Sebab tu awliya-awliya Allah, wali-wali Allah Ta'ala habis Ramadan, pertama mereka sedih. Yang kedua, mereka akan doa terus untuk sampai kepada Ramadan akan datang. Sebab tu kata ulama, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami kata, Al-Makki Al-Syafi'i sahib Tuhfatil Muhtaj, dia kata apa? Antara dosa besar adalah gembira dengan berlalunya Ramadan dan rasa pedih ketika masuknya Ramadan. Ada orang dia bila nak masuk Ramadan dia rasa, aduh, masuk Ramadan pula dah. Tak boleh makan siang hari. Umpamanya apa? Tak boleh duduk meniaga makanan pada waktu siang dan seumpamanya. Tamam? Jadi kena baca hukum hakam bukan masalah tersebut. Jadi apa yang nak kena buat pada bulan Ramadan kali ini? Yang pertama, kata ulama, elok yang pertama untuk kita letak dalam jadual kita, untuk kita membanyakkan puasa tu wajib dah lah tu. Tu sembang tak apa tu. Sebab dah memang wajib dah Ramadan puasa. Dalam puasa tu nak kena buat apa lagi? Yang pertama, membanyakkan Al-Quran. Banyakkan bacaan Al-Quran Al-Karim. Itu satu. Sebab tu para ulama terdahulu, kalau bulan Ramadan ni adalah bulan untuk mereka menyibukkan diri mereka dengan Al-Quran Al-Karim. Kena bagi khatam juga sekali bagi diri kita. Kalau kata hak duk biasa khatam dah, alhamdulillah. Kalau tak pernah duk khatam lagi, kena letakkan jadual bagi dia untuk dia khatam bagi diri dia, bukan hanya sekadar hadir majlis tadarrus. Tak. Itu pun bukan tadarrus yang dalam bahasa pun yang disebut oleh para ulama. Yang kita duk buat biasanya di kampung ataupun di masjid-masjid kita buat dalam istilah dipanggil mudarah, dipanggil ataupun dipanggil idarah. Idarah ni baca, orang lain dengar, kemudian dia sambung hak kita baca, kemudian orang hak seluruhnya pakat-pakat dengar, kemudian dia sambung. Itu dia tak panggil tadarrus dalam istilah para ulama. Dalam fiqh tidak disemangi itu sebagai tadarrus, itu dipanggil idarah, dipanggil mudarah ataupun idarah. Tamam? Yang dibuat dengan tadarrus maksudnya macam mana? Macam Nabi lakukan tadarrus dengan Sayyidina Jibril, iaitu Nabi baca, Sayyidina Jibril dengar, kemudian Sayyidina Jibril akan ulang balik bacaan hak Nabi baca. Kemudian Nabi pula, Sayyidina Jibril pula baca pula sambungan, Nabi dengar, Nabi ulang balik pula bacaan tersebut. Tu kalau kata buat macam tu di kampung kita, satu juzuk tu sampai subuh lah. Kalau 10 orang kalau 10 orang satu kumpulan sampai subuh tak habis tu baru tadarrus dalam istilah. Tapi dapat pahala tak? Macam tadi kita kata, kita baca satu muka, kawan kita dengar, kemudian dia sambung bacaan kita pula semuka, kemudian lagi kawan yang ketiga pula sambung pula lagi bacaan sampai habis satu juzuk. Tak sampai lebih kurang dalam 1 jam ataupun 2 jam, khatamlah bacaan satu juzuk Al-Quran malam tersebut. 30 hari khatam 30 juzuk. Dapatlah khataman sekali pakai khatam. Walaupun dia sendiri sebenarnya dia hanya dengar saja, dia tidak baca keseluruhan daripada Al-Quran, tetapi dia dengar. Baik, dapat pahala tak? Macam dapat pahala. Sama juga. Maksudnya dapat pahala. Cuma sama tak dengan tadarrus yang istilah yang kita sebutkan tadi? Tak sama lah. Tak sama. Dia punya kelebihan dia kerana apa? Kerana yang tadi dia khatamkan 30 juzuk Al-Quran tadi, khatam dengan makna yang sebenar. Memang dia baca semua, bukan dia hanya dengar saja. Faham tak? Jadi mana-mana pun tak apa, tak ada masalah apa lah. Yang tu kalau kita nak buat, boleh buat 2 orang boleh lah. Seorang dengar, seorang baca, ulang balik, tu boleh. 2 orang boleh. Tapi kalau 10 orang, jenuh bila nak habis. Seolah macam dia dengar 10 kali juzuk yang satu. Kalau dia dengar 10 kali, macam tu. Itu kira ratusakan lagi. Sebab tu Nabi SAW waktu bulan Ramadan baca Quran dengan Sayyidina Jibril, dikhatamkan pada setiap bulan Ramadan waktu Nabi hidup, sekali khatam. Kecuali tahun terakhir Nabi 2 kali khatam. Sebab Nabi disyariatkan dalam Islam, disyariatkan untuk baca Quran pada tahun ke berapa? Pada tahun kedua Hijriah, pada bulan Syaban, tahun kedua Hijriah. Jadi tahun kedua Hijriah tu dah bulan Syaban, kemudian Ramadan, Nabi puasa dah Ramadan tu yang pertama. 1, 2 Hijriah, 3 Hijriah, 4 Hijriah, 5 Hijriah, 6 Hijriah,
7 Hijriah, 8 Hijriah, 9 Hijriah, 10 Hijriah, 11 Hijriah Nabi wafat. Nah, jadi berapa kali Nabi puasa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saja. Tahun ke-11 Nabi tak sempat puasa. Kenapa? Karena Nabi wafat pada bulan Rabiul Awal. Jadi tak sempat masuk Ramadan. Jadi 9 kali Nabi puasa Ramadan. Sempat Nabi puasa Ramadan wajib 9 kali. 9 kali itu pula berapa kali yang penuh 30 hari? Bulannya hanya sekali saja kata ulama. Sebagian lagi ulama kata hanya 2 kali saja. Hak lain semua 29 hari. Ini nak bagi semangat ataupun nak bagi senang hati kepada orang. Kadang-kadang dia duk rasa 29 hari je puasa tak cukup, dia kata. Dia kata apa ni, ada tak pernah dengar ada orang tua-tua kita sebut juga. Puasa tu ni tak cukup 29 hari. Habis tu tak cukup nak buat nak tambah sehari lagi. 29 hari pun sebulan juga. Jadi 29 hari sebulan cukup kan? Jadi, dan ni bukan biasa, bahasa ni bukan kita kata bahasa yang luar biasa. Tak, Sayyidina Aisyah pun pernah sebut kepada Nabi SAW bahasa yang sama. Sayyidina Aisyah pernah kata tahun ni 29 saja Rasulullah. Nabi kata 29 pun sebulan. Bukan 30 hari saja sebulan Nabi. Jadi sama. Ada juga pernah disebut oleh Ummahatil Mukminin, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. 29 hari kebanyakannya, maksudnya lebih kurang adalah 8 Ramadan ataupun 8 kali Ramadan Nabi puasa 29 hari, 2 kali saja 30 hari. Satu lagi pandangan kata 9, jadi 9. Ada kata 8 kali Ramadan, ada kata 9 kali Ramadan Nabi bertemu dengan 29 hari, satu kali sahaja 30 hari itu. Lengkap penuh. Dan dalam 9 kali Ramadan tu pula, berapa kali Nabi khatam Quran sepanjang Ramadan tersebut dengan Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril akan turun untuk tadarus Al-Quran dengan Nabi SAW. Tadarus ni maksudnya di luar solat. Dalam solat tak saya kira. Yang ni tak disebut. Yang disebut di luar solat. Di luar solat dikhatamkan dengan Sayyidina Jibril satu kali khatam, dan kemudian setiap kali bulan tu sekali, 2 kali. Hak tahun yang terakhir ni 2 kali. Kenapa 2 kali? Sebagai isyarat kepada Nabi bahawa tahun akan datang Nabi tak sempat lagi untuk mengkhatamkan Quran, karena Nabi akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi akan wafat. Yang Nabi dah faham dah, tahun ni 2 kali khatam. Bermakna apa? Bermakna tahun depan dia tidak akan baginda Nabi tak akan sempat bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Akan tu dikhatamkan 2 kali. Tapi khatam Nabi 2 kali, sekali, 9 kali khatam. 10 kali khatam. 10 kali khatam Nabi sama dengan khataman kita? Tentulah tak akan sama. Karena kata ulama, khataman Nabi tadi dibaca dengan kesemua qiraat yang telah diturunkan oleh Allah. Kalau ada 10 qiraat yang mutawatir, maknanya seolah-olah Nabi telah membaca 10 kali bacaan dengan 1 kali khatam. Bermaksud 1 kali khatam seperti 10 kali khataman. Itu dia. Dan kemudian pula Nabi baca di mana? Nabi baca dengan Sayyidina Jibril alaihi salam di Madinah Al-Munawwarah. Dan diulang. Dan kata Imam Malik radhiyallahu anhu, Al-Imam Malik berpandangan kata Madinah lebih afdal daripada Makkah. Allah kali digandakan, sebab Nabi doa dalam hadis. Nabi kata, ya Allah, seperti mana engkau telah memberikan kemuliaan dan keberkatan kepada Makkah, maka berikan kemuliaan kepada Madinah 2 kali ganda daripada Makkah Al-Mukarramah. Sebab tu kata sebagian ulama, Makkah Al-Mukarramah dibandingkan dengan Madinah kata Imam Malik lebih afdal daripada Makkah Al-Mukarramah. Hatta kata Imam Malik, kalau ikut pandangan Imam Malik, seluruh bumi Madinah Al-Munawwarah, kawasan haram Madinah, di antara Air dengan Thawr, iaitu di antara Bukit Thawr dengan Bukit Air, kedua-dua kawasan tersebut, dan dia punya lingkungan diameter dia tadi yang bermula daripada pusat titiknya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Masjid Nabawi, keseluruhan tempat tadi kesemuanya adalah haram, dan pahalanya adalah seperti solat dalam Masjidil Haram, adalah Masjid An-Nabawi radhiyallahu taala, dalam Masjid Nabawi alaihi salam. Tamam. Jadi itu bacaan Nabi SAW dalam sembahyang. Macam mana bacaan para sahabat pula? Kalau tengok, kana al-Aswad yaqra'ul Qur'ana fi kulli lailataini fi Ramadan.
Imam Aswad setiap kali bulan Ramadan dua malam khatam sekali. Sekali khatam. Dua malam khatam sekali. Maknanya 15 kali khatam dalam bulan Ramadan pada waktu malam. Al-Imam An-Naqai yaf'alu dhalika fi ashril awakhir minhu khassatan. Tamam? Dan Imam Naqai juga buat macam tu. Pada 10 malam terakhir 2 malam sekali khatam. Maknanya 10 malam terakhir 5 kali khatam. Dan wa fi baqiyati syahri fi kulli 3. Tapi bulan-bulan lain, minta maaf, Imam Naqai juga sama. Imam Naqai juga khusus pada malam terakhir 10. Itu satu pandangan. Satu lagi sebut dalam Imam Nawawi sebut dalam Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, An-Naqai mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan sebanyak 4 kali khatam satu hari. Bukan 4 kali khatam sebulan. Satu hari 4 kali khatam. 2 kali siang, 2 kali malam. Tu dia. Mana kita nak buat ni? Ni saya cerita kan. Cerita ni nak bagi kita dengar kata kita tu terang mana? Tu ya. Kita nak bagi dengar kata, oi, sakan orang dulu no. Tak usah kira dengan masa kita no. Kira dengan masa kita. Dia kata, macam mana dia boleh khatam 4 kali? Saya baca dia kata, satu juzuk pun 45 minit. Nah, kalau paling laju 30 minit, kali dengan 30 juzuk dah 900 minit. 900 minit bahagi dengan 60 minit jadi berapa minit? Berapa jam? 15 jam. 15 jam dia kata dia buat kerja apa? Tak buat kerja apa? Nah, tu tak kira tidur, tolak lagi duk buat kerja lain apa semua. Jadi kira tak buat kerja, dia baca Qurannya. Tu kerja depa. Kira dengan masa dia. Kira dengan masa kita memang tak ada berkat apa. Tu yang kita dah buat heran tu. Ni masa depa. Tamam? Azan ke terus? Ada terus no? Terus. Baik. Imam Naqai dalam riwayat 4 kali khatam Quran. Imam Qatadah yakhtimu fi kulli sab'in daiman. Biasanya kalau kata dia bulan-bulan biasa 7 hari sekali khatam Imam Qatadah. Tapi dalam bulan Ramadan 3 hari sekali khatam. Dan pada malam terakhir Ramadan 10 hari terakhir setiap malam khatam. Itu dia. Maksudnya berapa hari, berapa kali dia khatam? Kalau kata tolak 20 hari yang pertama, kalau 3 hari, lebih kurang 6 kali khatam. Kemudian 10 kali yang terakhir, malam Ramadan yang terakhir, setiap malam khatam Quran 1 kali. 10 kali tambah dengan 6. 16 kali khatam dalam bulan Ramadan. Tapi kalau bulan biasa 7 hari sekali khatam. Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan mengkhatamkan 60 kali khatam fi ghairi salatin, yang bukan dalam solat. Maksudnya di luar solat 60 kali khatam. Dalam solat tak kira banyaknya. Satu rakaat 30 kali 30 juzuk boleh jadi. Nah, tapi di luar pada solat 60 kali khatam. Maksudnya dalam bulan Ramadan 2 kali sehari semalam. Siang pagi sekali, malam sekali khatam. Ni bacaan al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Begitu juga Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, disebutkan dalam kitab ini pun sama juga. Al-Imam Az-Zuhri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebahagian salaf mengkhatamkan Quran dalam qiyamul lail fi kulli 3 hari sekali khatam. Sebahagian lagi 7 kali, 7 hari sekali khatam. Dan Imam Naqai tadi disebut mengkhatamkan Quran pada setiap 2 malam, khususnya pada 10 malam terakhir Ramadan. Dan ada di kalangan ulama yang mengkhatamkan Quran, kata Imam Nawawi, 1 hari 16 kali khatam. 1 hari 16 kali khatam. Baik, pelik kan? Tak pelik kan? Nah, ni karamah dia bagi. Nah, Allah Ta'ala memberikan barakah waktu kepada mereka. Guru kami Maulana Syekh Yusri Hafizahullah yang baru ni datang ke Zawiyah. Syekh Yusri ni ahli Quran. Beliau ni ahli Quran dan dia sangat-sangat berpegang kuat dengan Quran. Dan dia cukup marah kalau orang yang hafal Quran tidak menjadikan wirid mereka dengan Al-Quran. Cukup marah. Lepas tu dia kata kalau ada sebahagian orang yang dia kata menyebutkan dengan wirid tapi tidak baca Quran, maka dia cukup marah. Dia kata tak boleh, kamu tertipu sebenarnya. Tidak ada
zikir yang paling besar melainkan Quran, dia kata. Wala zikrullahi akbar. Yang paling besar adalah zikrullah, iaitu Al-Quranul Karim. Wala zikrullahi akbar, yang paling besar adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kamu disibukkan dengan urusan apa sekalipun, tak sempat untuk baca Quran, tak sempat untuk nak baca wirid yang lain melainkan Quran, baca Quran, kata beliau. Baca Quran dulu, kemudian barulah sibuk dengan wirid-wirid yang lain. Ada orang sebahagian sibuk dengan wirid, tetapi Quran tidak dibaca, ditinggalkan. Makanya orang yang tertipu sebenarnya, tertipu dengan diri peribadi dia. Dan Maulana Syekh Yusri hafizahullah, guru saya ni, kalau kata bulan Ramadan, dia dah bersiap dah. Bulan Ramadan dah bersiap dah. Kalau dalam sembahyang dengan dia, kena siap. Jangan duk tanya bila nak rokok. Sekali baca satu rakaat, satu rubuk. Satu rakaat, satu rubuk. Satu malam 3 ke 5 juzuk. Dan mereka akan sembahyang dengan keadaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada selepas isyak tu sampai dekat-dekat subuh, baru habis solat tarawih. Sampai dekat subuh. Dan ini dilakukan oleh para sahabat, sebut dalam kitab ni. Dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Para sahabat Nabi disebutkan bahawa mereka akan mengikat yarbutuna al-hibala baina as-sawari summa yata'allaquna biha. Ni tiang-tiang ni dia ada tali. Ada tali untuk sahabat bergantung dekat tali itu, takut jatuh. Ya, betul tu. Jadi maknanya ada tiang, ada tali, dia sembahyang, belakang ni duk pegang tali ni, takut terbalik ke belakang. Betul tu sembahyang sahabat dulu. Dan disebut dalam hadis, Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ubay bin Ka'ab diarahkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab untuk menjadi imam kedua-duanya. Sayyidina Ubay jadi imam untuk orang lelaki, Sayyidina Tamim jadi imam untuk orang perempuan dalam bulan Ramadan. Dan berapa mereka baca dalam satu rakaat? Mereka akan baca bil mi'ataini fi raka'ah, 200 ayat dalam satu rakaat. Baru rakaat 200 ayat. Masya-Allah. 200 ayat maknanya kalau baca Baqarah kakak nak habis 3 juzuk baru rakaat. Kalau buat di kampung kita, taubat kena maki tu imam. Jam terus, hatta kanu ya'tamiduna 'ala al-'isi. Disebut sehingga mereka terpaksa bergantung ataupun berpegang dengan tongkat. Min tulil qiyami, kerana terlalu panjangnya berdiri. Wa ma kanu yansarifuna illa 'indal fajri. Dan mereka tidak balik ke rumah melainkan ketika mana hampir fajar, untuk nak sahur. Sikit je, masa sahur lebih kurang dalam beberapa minit sahaja sebelum masuknya fajar. Maksudnya adalah baki dalam setengah jam sebelum masuknya fajar, barulah mereka akan sibuk dengan makan sahur, untuk mengambil barakah sahur. Ini yang saya pernah ikuti guru kami mulia Maulana Syekh Yusri hafizahullah di masjid beliau. Ya Allah, kalau tak tahan jam kita akan masuk waktu Tok Imam, waktu Syekh dah rokok rakaat kedua. Rakaat pertama pakat duk relax dulu. Syekh sembahyang rakaat pertama, makan dulu, makan tengok. Lepas tu Syekh rokok. Tidak ada anak murid buat itu, Lepas tu sampai dah sujud, Syekh pun bangkit rakaat kedua. Rakaat kedua relax lagi. Masuk rakaat kedua, Syekh pun rokok. Pas rokok tu nak rokok tu saja dekat setengah jam, kat berapa jam. Barulah pakat masuk rokok. Allahu Akbar. Lepas tu sambung 2 rakaat sendiri. Mengelak. Yang Syekh, Masya Allah, daripada awal sembahyang sampai ke sudah 23 rakaat macam tu. Dan biasanya habis Ramadan akan khatam sekurang-kurangnya 5 kali khataman. Kalau satu malam 5 juzuk. Satu malam 5 juzuk. Jadi 6 hari 30 juzuk khatam dah dalam sembahyang saja tu. Tu bukan di luar sembahyang. Di luar sembahyang ada bacaan lain pula. Syekh begini buka Quran baca. Tapi ni dalam solat. Dalam solat sendiri 5 juzuk satu malam. 6 hari 30 juzuk. Maksudnya 30 hari 5 kali khatam. Masya Allah. Boleh tak kita buat itu? Kita sekali khatam pun beriak tak ada dah. Habis masjid ni khatam kata satu malam sejuzuk pun kemah tak ada dah. Kita masjid kita malam ni sejuzuk baca. Oh, buat kemah.
Ada tok imam kalau di Mesir dan seumpamanya, ni benda tu benda yang biasa. Ada yang sembahyang memang sungguh berdiri panjang lama sampai subuh. Tu sembahyangnya orang dulu-dulu. Dan ada di kalangan awliya Allah Subhanahu wa taala, disebutkan Ibnu Abdul Hakam, ini muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kana Malikun, kata beliau, Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, idza daqala Ramadan, kalau masuk Ramadan, nafara min qiraatil hadis wa mujalasati ahli ilm. Beliau akan meninggalkan majlis bacaan hadis dan majlis duduk dengan para ulama, wa aqbala ala tilawatil Quran minal mushaf. Dan dia akan mula menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran daripada mushaf. Anda baca Quran daripada mushaf, itu dapat 2 pahala. Pahala baca Quran, pahala tengok mushaf. Sebab tu penting baca mushaf, baca Quran, tengok mushaf. Al-Imam Abdul Razzaq menyebutkan, kana Sufyan Ats-Tsauri idza daqala Ramadhanu taraka jami'al ibadati wa aqbala ala tilawatil Quran. Baca Quran. Ni yang kita duk cerita ni, nak suruh apa? Ramadan ni kena letak wirid kita dengan Quran, bagi sungguh-sungguh. Bagi ada khataman kita sendiri dalam Quran. Tapi benda ni bukan senang. Ibu-ibu semua, ayah-ayah semua sembang senang lah. Kita kata boleh nak khatam sehari 3 hari, boleh lah. Lepas subuh 2 juzuk, lepas zuhur 2 juzuk, lepas asar 2 juzuk, lepas maghrib 2 juzuk, lepas isyak 2 juzuk. 10 juzuk 3 hari khatam. Tak heran lah. Potret tengok. Dia tak tahu apa ni. Dia kata tak heran potret tengok buat. Terus nak 2 juzuk tu, 2 lay ya, tidur terus. Dan 2 lay itulah macam-macam duk main. Satgi anak dia lari, sat lagi waktu tu lah dia main lapak. Dia kata, lagi baca lagi lapak tu. Tak boleh baca, kena tinggal tu, lagi lapak. Kena tak? Naknya tu iblis. Dah dia memang kita tak biasa. Ulama yang dah biasa dengan bacaan macam tu, dia tak heran benda tu. Nampak? Sebab tu bila mana ada seorang lelaki ni pernah berjalan ataupun bermusafir dengan seorang alim, disebut kata wasahiba rajulan syahrain. Lelaki ni dia katanya pernah bermusahabah, berteman dengan orang ni dalam perjalanan musafir 2 bulan. Falam yarahu naima. 2 bulan tu tak pernah tengok tidur malam. Faqala, maka teman dia ni tanya kepada yang tidur malam ni, malila araka naima, kenapa aku tengok hang tak pernah tidur malam? Kata dia, inna ajaibal Quran atarna naumi. Tamam? Keajaiban Quran telah menerbangkan tidurku. Ma akhruju min ujubatin illa waqa'tu fi ukhra. Tidak aku keluar daripada keajaiban melainkan masuk keajaiban baru. Baru saja nak tutup, ada keajaiban baru bagi Quran. Dan ini diberi nur Al-Quranul Karim kepada mereka. Itu orang yang dia lebih suka dengar dengan lagu, lebih suka dengar dengan perkara-perkara lain selain daripada Al-Quran, maknanya hatinya dah dipenuhi dengan karat tersebut. Jadi nak kena cuci karat tu dulu, kena taubat dulu sebelum bulan Ramadan. Nak baca Quran bulan Ramadan ni kena taubat dulu sebelum Ramadan. Kenapa? Karena bekah kita ni, wadah kita ni, cawan kita ni macam penuh dengan lumut. Dia nak kena cuci bagi padat dulu. Cuci bagi sungguh-sungguh, barulah dia jadi jernih macam ni, baru boleh masuk air yang bersih. Kalau lumut tak apa lagi. Kurang-kurangnya kalau kata lumut tu bersih. Ni kalau kata penuh dengan najis, ni lagi bahaya. Masuk air dah lah, bekah pun dah tak cukup 2 kot lah. Masuk pula air jadi mutanajis. Jadi mutanajis tu yang jadi tak apa nak elok. Masuk nasihat dalam telinga, dia rasa nak marah. Masuk nasihat dalam telinga ni, keluar kot telinga ni. Jadi tak boleh nak terima nasihat dan seumpamanya. Kenapa? Kerana penuh dalam hati ini dengan zulumat, dengan kekotoran, dengan kemaksiatan dan seumpamanya. Jadi kena taubat dulu sebelum bermasuknya Ramadan ni. Masuknya mula dengan taubat kepada Allah, dengan sungguh-sungguh taubat dan letak azam sungguh-sungguh. Pertama apa dia? Saya nak khatam Quran kali yang ni, jadilah alhamdulillah. Sekali pun tak apalah. Kena ada niat dah. Niyatul mu'min khairun min amalih, kata ulama. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Apa makna hadis tu? Maknanya kerana niat ini dia tidak ada padanya riak. Sebab tu dapat lebih baik daripada amal. Sebab kita waktu kita beramal mungkin datang riak. Tapi waktu kita niat ada riak, tak ada riak apa. Saya berniat ni waktu Ramadan ni, saya yang pertama nak baca Quran 30 juzuk, saya nak khatam Quran 30 juzuk. Insya-Allah dapat pahala dah. Pahala khatam Quran 30 juzuk dapat dah dengan niat tu. Tu satu.
Lagi saya dengan masuk Ramadan ni, yang kedua, saya nak jamu makan orang tiap-tiap hari. Haram tak jamu pun, tapi niat dulu. Kok-kok kalau nak jamu. Pertama nak kena buat benda ni sebelum masuk Ramadan ni, buaya semua. Ni niat-niat kita yang baik-baik ni. InsyaAllah niat-niat yang baik ni akan bantu kita dengan amalan kita nanti di hari Ramadan nanti. Yang kedua buat apa? Sebelum masuk Ramadan ni, ibu ayah semua, kena bagi tahu ke anak-anak kita. Tengok ni bagus ni, adik-adik kecil, masya-Allah. Boleh dengar duduk. Comel. Jamu mereka makan sebelum Ramadan. Bawa mereka pergi kedai-kedai, bawa mereka pergi belikan hadiah-hadiah dan seumpamanya. Kalau tanya ni hadiah apa ni? Hadiah Ramadan. Ni Ramadan nak masuk ni. Kena pesan kat mereka. Abang, bagi anak-anak kecil ni ada perasaan dengan masuknya bulan yang mulia. Ini dilakukan oleh para salafus salih yang terdahulu, para ulama kita di Al-Azhar di Mesir. Mereka melaksanakan adat ini. Beli halawiyat ataupun manisan, kek dan seumpamanya untuk masuknya Ramadan, bagi ke anak-anak. Kata ni birthday baru siapa pula dah ni? Tak, nak masuk Ramadan. Kata. Jadi tiap-tiap kalau bulan yang mulia ataupun datang musim yang mulia, kita buat macam tu, maka dia akan terbit dalam fikiran dia, kata ada juga hari mulia yang lain daripada hari birthday dia. Kalau tidak, dia duduk tunggu birthday dia je. Dia birthday dia paling besar sekali dalam kehidupan ni. Padahal ada birthday lebih besar lagi daripada dia. Apa dia? Lahir Nabi SAW. Itu lebih besar daripada lahirnya dia. Sebab tu para guru kami, hatta para ulama Azhar dan hatta orang-orang awam di Mesir, nak masuk Ramadan saja dia ada tanda-tanda dah. Ada lambang-lambang. Kita tak pernah ada kan? Lambang kita apa dia? Keluar lagu raya. Ramadan tak masuk lagi, raya keluar dah. Baju raya, bulan bintang, kepala bapak-bapak tahu kan? Lepas tu beza nak sembahyang ni kot, no? Beza nak sembahyang tarawih kot, pakai baju tu. Baju yang sesuai untuk sembahyang tarawih. Tak ada lah. Yang dia pakai iklan ni apa? Baju yang sesuai untuk raya akan datang. Puasa pun tak lagi. Raya siap dah. Jadi menerbitkan perasaan dalam hati umat ni untuk gembira dengan habisnya raya. Habisnya raya, habisnya puasa. Walaupun mereka mungkin tidak berniat macam tu, tetapi diletakkan doktrin macam tu kepada umat. Patutnya bagi gembira dengan puasa ni. Lagu pun lambat-lambat lagu raya. Sebab tu kita punya cuti raya lebih diambil berat daripada cuti raya haji. Tak ada lagu raya haji mana ada kita. Ada. Piramli ada buat lagu raya haji. Ada. Dia nak buat lagu macam mana tu? Kambing terkorban, lembu terkorban, macam tu nak buat lagu macam tu. Payah juga nak buat tu dia kata kan. Dan kalau buat lagu raya dia sedih sikit lah. Hak tu yang meta raya ni, raya puasa. Kalau orang Melayu kita hatta sampai di Mesir, main raya puasa saja. Pakat meleleh ayat Inggeris dah. Tak ingat kat mak apa semua kali. Main raya haji, relax je semua. Orang Mesir terbalik. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebut, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fasalli li rabbika wanhar, salli apa tadi saya sembahyang raya haji dan kemudian sembelih. Dan tu dipanggil Aidul Akbar. Raya yang paling besar dia raya haji. Lepas tu orang kita Melayu dia hak tu dia terbalik sikit. Sebab tu kalau raya puasa dia cuti 7 hari, raya haji dia kata tak cuti, tak apa, balik tak apa. Dia lain. Padahal tu raya yang besar. Tak apalah, dua-dua hari raya dan dua-dua kita sambut. Cuma nak bagi ubah sikit suasana tu, kena ada perasaan bagi kepada anak-anak cucu kita untuk mereka tahu kata masuknya Ramadan yang mulia ni. Bagi buat macam mana? Kalau orang di Mesir masuk saja hari Maulid, dia jual anak-anak patung tepi jalan untuk bagi hadiah. Dia panggil apa ni, hadiah Maulid dipanggil. Dia panggil hadiah Maulid, dibagi kepada anak-anak perempuan, bagi patung kecil budak-budak tu. Macam budak pakai gaun, patung pakai gaun tu, macam patung Barbie tu. Bagi dekat budak-budak. Hadiah. Bila budak-budak tanya ni apa dia ni, hadiah apa ni? Hadiah Maulid. Maulid siapa? Maulid Nabi SAW. Jadi budak-budak ni kalau kata masuk Maulid, dia ada patung khas. Yang dia tengok patung ni, dia tahu kata masuk Maulid dah. Kalau raya haji pula apa ni, kalau puasa pula, kalau puasa dia akan tengok fanus, ada lampu-lampu, dia jual macam tanglung tu untuk gantung di rumah. Bukan tanglung Cina tu. Ni yang macam fanus saja, macam tanglung tu ialah bahasa kita tu. Kan dia bagi lampu yang dibuat dengan bekah. Dia letak dalam tu lampu. Dipanggil fanus. Kalau orang tengok fanus tu saja bergantung di Mesir, orang tahu dah kata nak masuk dah hari raya, nak masuk dah puasa pada waktu tu.
Jadi itu semua dipanggil taqalid ataupun adat-adat yang mana dijalankan untuk bagi orang ni bersedia untuk nak masuk bulan. Dan kemudian dia ada makanan-makanan khas yang bulan Ramadan je ada. Kita ada tak makanan khas Ramadan saja ada? Ada. Hak Ramadan je ada, bulan lain tak ada. Kita tak buat. Ada tak kita? Ada kan? Tapi kita pun tak tahu nak sebut tu. Banyak sangat. Kalau di Mesir dia ada makanan tertentu yang waktu Ramadan je ada benda tu. Waktu lain pada Ramadan tak ada. Contoh ada macam dorayaki dia buat tu. Ada pernah tengok dorayaki tu? Dorayaki tu dia buat, hak tu untuk cicah dengan apa ni, madu. Madu dia jual. Lepas tu dia buat ada macam dengan, adalah saya pun tak tahu nak sebut nama apa, kita pun tak erti. Duk Mesir lama tapi tak ada nak tanya nama. Pergi dekat kedai tunjuk ya. Aizin haza. Hak tu ya. Hak tu masalah kita. Pergi duk tunjuk tak tanya nama. Lepas tu bawa balik makan. Sedap. Lagi apa dia lagi? Ayak arqasus dia panggil. Ayak arqasus ni ayak akak kayu. Dia ayak dia macam dengan warna dia nak macam dengan warna ketum. Nak macam warna ketum. Yang ni hak ni dia kata oh jadi boleh lah no. Tak bukan ketum mak ni. Hak ni arqasus dia panggil. Arqasus ni dia minum waktu bulan Ramadan. Dia ada cara buat dia, buat daripada akak kayu. Dan dia minum, bila minum pahit, tapi bila sampai kat tengkok ni dia akan jadi manis. Arqasus. Ini saya suka minum ayak ni pada bulan Ramadan. Waktu buka puasa akan jual tepi jalan. Banyak. Dan ada kedai-kedai tertentu je yang sedap. Bukan semua kedai pun sedap. Sebab dia buh soda. Dia akan campur dengan soda dan bila ada hak masak tak sedap, memang tak sedap pun ayak. Bukan saya nak cerita bab ayak tu. Kita nak cerita kata taqalid zaman-zaman ataupun adat-adat yang mereka tunjukkan tadi menyebabkan orang tadi akan sentiasa teringat kata oh masuk Ramadan ada benda ni. Masuk Ramadan akan ada jumpa dengan perkara ni. Kita masuk Ramadan kerja nak bazar Ramadan je lah. Tu. Ke okey kat tu. Ada bazar Ramadan walaupun bazar tiap-tiap hari pun ada. Semua makanan-makanan hari tu dia akan jadi macam-macam lah. Baik. Ala kulli hal, yang kedua apa dia tadi? Yang pertama baca Quran. Yang kedua dengan mengingatkan anak-anak kita sebelum masuk Ramadan ni untuk mereka mengingati bahawa akan masuknya bulan yang mulia. Yang ketiga, berniat untuk kita bagi makan kepada orang yang beriman kepada Allah. Berniat untuk kita bagi makan kepada orang yang berpuasa. Kalau orang yang bagi makan orang yang berpuasa, maka pahalanya tidak akan berkurang sedikit pun dan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani kelebihan orang-orang yang bagi makan kepada orang-orang yang berpuasa. Dan ni selalu dilakukan oleh para ulama, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Mubarak radhiyallahu taala anhu, ni kalau bukan Ramadan atau bukan Ramadan sekalipun. Sayyidina Abdullah bin Umar dia ceritakan yasumu wala yuftiru illa ma'al masakin. Kita kalau boleh dalam bulan Ramadan ni kena ada juga niat dalam keluarga kita untuk kita bagi makan kepada orang. Walau satu biji tamar. Walau tamrah. Walau jur'ati laban. Walaupun satu teguk susu. Kami kalau kata di Mesir memang ada adat tu orang muda-muda, ada orang kaya-kaya tertentu dia akan upah orang muda-muda ni untuk bawa makanan bubuh dalam plastik, ayak apa ni kurma 3 biji, ayak kotak 1, kemudian apa ni kuih. Ada kuih-kuih Arab lah, dia letak dalam tu sambusah ke macam dengan apa ni kita punya karipak tu, dia letak dalam bekah, kemudian dia akan lalu di mana-mana sembah tengok orang duk tunggu bah tu, dia akan bagi seorang satu bekah makanan tadi. Ini kita jarang buat sebab kita duduk di kampung. Kita di kampung kita buat cara lain. Cara lain dengan cara apa? Kita buat more, jamu makan, kumpul duit ramai-ramai, pakat masak ramai-ramai. Pun salah satu termasuk daripada it'amut ta'am, bagi makan kepada orang. Dan jangan berkira kerana pahalanya besar. Lagi elok kalau ada orang ada lebihan duit walau RM10 satu hari. Kalau kata 30 hari maknanya dia nak kena letak lebih kurang dalam 300. Tak payah RM30, RM10 kata dia. Saya ada RM5 saja kata. RM5 ni saya nak bagi tiap-tiap hari untuk satu more yang buat dekat kampung saya ni. Walaupun hari more saya tu hari sekian, hari buka puasa yang kami buat ni, masjid ni ada buat buka puasa juga sama. Betul kan? Kalau kata hari tu contohnya saya kenal dengan keluarga hari 13. Tapi tak, saya nak buat tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari tu saya akan bagi juga sikit duit saya untuk hari ni,
untuk hari ini, hari kedua, hari ketiga. Ada juga hari yang saya bagi untuk tumpang, bagi makan kepada orang setiap hari dalam bulan Ramadan. Bukan tunggu hari 13 hak kita saja. Bukan tunggu hari yang kita punya giliran saja. Tak buat pada setiap hari itu semua. Bagi makan. Pahalanya luar biasa. Kalau lah ada orang tahu dan nampak pahala tu macam mana, orang tak akan tinggal amalan tersebut. Soalnya kita tak nampak. Tapi kita ni itulah kurang yakin. Bila Nabi sebut dah tu, tak buat juga kita. Payah nak buat. Duit tak ada, saya nak buat macam mana? Duit tak ada. Duit tak ada, macam mana kita nak buat? Bagi kurma contohnya. Beli kurma banyak-banyak, orang kata ni ada, bahagi kurma tu, mai bagi kurma tu sikit dekat tempat orang makan. Pun sama juga pahala. Ini disebut dalam hadis, ada seorang sahabat mengadu kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, huwa syahrul muwasah. Ini adalah hari untuk memberikan kepada orang. Wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min. Ini bulan yang mana diberi tambahan pada rezeki orang mukmin. Man fattara fihi sha'ima kana maghfiratan li dhunubihi wa ataqa raqabatahu minan nar. Tamam? Siapa yang bagi makan kepada orang yang berpuasa, diampunkan dosa-dosanya. Bukan dosa satu saja, dosa-dosanya. Dan dibebaskan tengkuknya daripada api neraka. Maknanya dia bukan ahli neraka. Bila sebut ataqa raqabatahu minan nar, maknanya dia bukan ahli neraka. Maksudnya ahli syurga. Wa kana lahu misla ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un. Dan dia akan dapat pahala macam orang yang puasa tu. Dan tanpa kurang sikit pun pahala puasa orang tersebut. Bayangkan. Pahala besar dengan orang bagi makan. Maka para sahabat kata, qalu ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu man yufattiru shaim. Bukan semua di kalangan kami ni ada duit untuk nak bagi makan orang, kata Nabi. Kata sahabat, ni sama dengan kita juga lah. Kalau kata kita mengadu, sama juga. Kata bukan semua kita ada duit. Dia nak bagi RM5 pun satu hari, kali tengok dengan 30, 150 dia kata. Ada orang memang tak ada duit sungguh. Jangan kata ni 150 tu besar bagi dia, sungguh. Memang tak ada duit. Maka apa kata Nabi? Nabi tak kata, macam tu tak payah buat. Tak. Nabi bagi juga semangat, suruh buat juga. Nabi kata apa? Yu'tillahu hadzal sawaba liman fattara sa'iman ala mazaqati labanin aw tamratin aw syarbati ma'in. Allah memberikan pahala yang disebutkan tadi, diampunkan dosa-dosa, dibebaskan dia daripada api neraka Allah Ta'ala, dan pahalanya akan dapat macam orang puasa tadi tanpa kurang sikit pun pahalanya, kepada siapa sahaja yang bagi makan orang. Sama ada dengan satu teguk laban, susu, sama ada dengan sebiji tamar, sama ada dengan satu tegukan air biasa. Wa man ashba'a fihi sha'iman. Siapa yang bagi kenyang terus. Tadi itu yang bagi dengan satu biji tak kenyang, satu teguk tak kenyang. Tapi ini apa yang bagi kenyang, kata Nabi, man ashba'a fihi sha'iman saqahu Allahu min haudi syarbatan la yazma'u ba'daha hatta yadkhulal jannata. Siapa yang bagi kenyang seorang mukmin yang berpuasa, maka Allah akan bagi dia minum daripada telaga aku, kata Nabi. Allah bagi dia minum. Maksudnya Nabi sandar kepada Allah terus. Maksudnya ni paling mulia. Maksudnya siapa yang bagi minum? Dia macam kalau kita sebut, siapa yang mai sini, raja yang akan pegang tangan dia untuk bawa dia masuk ke tempat fulan sekian-sekian. Maksudnya guna nama yang paling tinggi sekali. Yang ni Nabi sebut, kata Allah yang akan bagi dia minum daripada telaga aku, kata Nabi, dengan satu tegukan air telaga aku, yang dia tidak akan dahaga selama-lamanya selepas itu, sehinggalah dia masuk ke dalam syurga. Maknanya bila dia akan minum ni, dia akan minum waktu ketika mula-mula dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Waktu ketika orang sangat dahaga, dia dibagi minum dulu oleh Allah, satu teguk, dan dia tak akan dahaga sepanjang mana berada di padang mahsyar, dan kemudian dia akan masuk syurga Allah Ta'ala. Maknanya dia bagi minum tu tanda dah, ini alamat kamu ahli syurga Allah Ta'ala. Ada Nabi sebut di sini, kamu tak ada duit no? Tak apa, tak payah buat. Kan Nabi kata bagi juga. Nabi suruh bagi juga. Nak suruh kata, bagi tahu, kata pahala ni jangan diabaikan. Ibu-ibu semua, ayah-ayah semua, jangan abaikan. Beli juga satu bekah tamar, 2 bekah tamar kurma, untuk kita bagi juga dekat orang dalam bulan Ramadan. Walau kat jiran kita bagi sikit, pecah-pecah sikit bagi. Kena ada sifat tu. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi
kebaikan yang luar biasa kepada kita dengan berkat tersebut. Tamam? Itu yang ketiga. Tiga apa dia tadi? Bagi makan ke orang. Ni kena tak dalam jadual kita ni. Quran kena khatam. Bagi gembira kepada anak-anak kita untuk bagi tanda kepada dia masuknya Ramadan. Yang ketiga, jamu makan. Untuk kita bagi usaha juga macam mana nak bagi makan dekat orang bulan Ramadan ni. Buatlah macam mana pun untuk kita jamu makan orang dalam bulan Ramadan. Tamam? Dan yang keempat, untuk kita berpuasa dengan bukan hanya berpuasa lapar dan dahaga, tapi berpuasa lidah kita, mata kita, tangan kita, hati kita, daripada kita menyebutkan yang tidak baik, mengumpat dan seumpamanya. Nah, tidak lagi menyebutkan dengan sesuatu yang menyakitkan golongan mukminin, tidak lagi menyebutkan sesuatu yang boleh untuk memecah belahkan umat Nabi SAW. Jaga hati mereka. Nah, macam mana sekalipun, berbeza sekalipun kita dengan pandangan dan seumpamanya, jaga mulut kita pada bulan Ramadan daripada kita mencela salah seorang daripada orang beriman kepada Allah Ta'ala. Tamam? Jadi bukan dengan perbezaan tersebut menyebabkan kita menidakkan dan juga menafikan orang lain yang tidak sama dengan kita, contohnya dengan pandangan dan seumpamanya. Tak, semua umat Nabi SAW, dan kita hendaklah mengambil ruh Ramadan tersebut untuk kita jadi orang yang mampu untuk menyatupadukan umat Nabi SAW dan memberikan kebaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tamam. Itu yang keempat. Yang kelima, apa dia? Yang kelima, berniat untuk tarawih 20 rakaat bulan Ramadan ni. Jangan duk cari halapannya. Sini buat 20 tak? Sini buat 20. Berniat untuk 20. Ni adik-adik yang muda-muda, jangan lepas 8 pakat cempera lari habis semua. Dia boleh pergi sembang dekat kedai sampai habis kawan yang tempat semayang. Dan kemudian dia boleh mai patah balik untuk makan moreng selepas 20 rakaat. Hak tu boleh pula no? Maksudnya boleh duduk sembang saja tanpa sujud. Kenapa jadi macam tu? Kerana dia tidak rasa lazat ketika mana sujud tadi. Kalau dia rasa lazat ketika sujud, dia tak akan pindah daripada tempat tersebut. Lepas tu kita ni tak nampak. Kita buat benda kita tak nampak, dan benda kita tak rasa. Jadi bila kita tak rasa tu, kita rasa biasa benda tu. Dia rasa macam semua sujud semayang ni adalah satu benda yang berat bagi dia. Baik orang yang diberikan oleh Allah dengan halawah perasaan dalam hatinya, dia tak akan angkat kepala daripada sujud lagi selepas tu. Kalau dia rasa betul-betul. Tak ada, kita tak rasa. Kita rasa biasa benda tu. Sebab tu kita lagi nak cepat semayang kita habis, dan kita nak balik. Bila kita 8 rakaat, lagi kita nak 8. Berkelahi pula dengan Tok Imam kalau kata nak buat 20. Orang dulu kalau sembahyang baca kurang daripada 10 ayat, dia kata ni takhfif. Kamu sangat meringan-ringankan solat. 10 ayat. 10 ayat ni maksudnya kalau baca Baqarah tu dekat semuka Baqarah. Tu pun tak semuka ni, satu ayat, satu muka tu kena ada 5 ayat je. Kena baca 2 muka. Baru dikira baca. Kalau tidak, kamu takhfif dalam solat. Ada seorang Imam Naisaburi disuruh untuk jadi imam. Dia tanya dekat jemaah tersebut, kamu nak suruh saya baca, saya akan baca 10 ayat. Dia kata, tak, kami tak mahu. Kurang sikit boleh tak? Kurang sikit, dia pun bayar sendiri. Saya tak mahu. Kemudian Imam Ahmad ringankan sikit. Imam Ahmad kata, kerana melihat kepada keadaan umat, ada dikurangkan sikit, jadi 5 ayat, 6 ayat, 7 ayat, tidak sampai 10 ayat. Ala kulihan, kesemua mereka sangat ambil berat dengan perkara tersebut. Faham? Jadi kena niat untuk 20 rakaat. 20 rakaat semayang. Dan tarawih ni dia sama macam bimanzilatil fard. Sebab tu dia tak boleh semayang 20 rakaat 4 rakaat 1 salam. Tak boleh. Tarawih dia sama macam solat fardu. Dia mesti 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tak boleh. Kalau orang tanya kita boleh tak semayang tarawih buat 4 rakaat 1 kali salam, macam solat sunat duha, 8 rakaat 1 salam, boleh tak buat? Tak boleh. Kenapa? Kerana tarawih bimanzilatil fard, sama macam fardu, tak boleh dilaksanakan dengan 2 rakaat, tak boleh dilaksanakan dengan seperti solat sunat yang biasa. Dia mesti buat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. 10 kali. Orang-orang Makkah ketika mana di Makkah
habis 4 rakaat mereka akan tawaf. Habis 4 rakaat tawaf. Habis 4 rakaat tawaf. Jadi tawaf berapa kali? Dah 4 rakaat, jadi mereka akan selang 4 kali. Nah, 4 kali selang tidak 4 rakaat tawaf. Lepas tu 4 rakaat lagi tawaf. Jadi nak bagi cukup 20 kena 5 kali lah. 5 kali berhenti. 4 kali berhenti. 4 kali berhenti tu orang-orang Madinah pada zaman Imam Syafi'i kata seronoklah orang Mekah. Kerana di Mekah ada Kaabah untuk tawaf. Kami di Madinah tak ada. Maka mereka buat apa? Kami tambah 4 rakaat lagi di tengah-tengah tempat orang Mekah berhenti, kami tambah 4 rakaat. Jadi mereka tambah berapa rakaat? 4 kali berhenti, 16 rakaat. 16 campur dengan 20 jadi berapa? 36 rakaat. Orang Madinah dulu zaman Imam Syafi'i sembahyang 36 rakaat tarawih. Kalau di Yaman kata ulama, orang kita duduk di Yaman kata sembahyang di masjid di 20 rakaat, habis 20 rakaat pindah pergi masjid lain pula, sembahyang 20 rakaat lagi. Habis pula pergi masjid lain pula. Jadi maksudnya macam masjid di sini lah. Di Bokah buat dulu contohnya 20 rakaat. Habis main di Bokah, pindah pula pergi masjid Kampung Musa. 20 rakaat. Sebab masjid Kampung Musa tak mayang lagi. Geng Kampung Musa semua main ini. Kalau buat tahu tu jadi wali semua orang Pedu ni no. Lepas tu yang mayang di Kampung Musa pula. Lepas dah habis main 20 rakaat Kampung Musa. Ni di Pedu, Kampung Tuan Pedu tak mayang lagi. Tunggu pula geng Kampung Musa habis dulu. Sebab geng Kampung Musa pula akan pergi sama orang. Jadi satu malam sampai 60 rakaat. Itu dia. Nah, kalau kita buat macam tu, masjid ni penuh. Lepas tu Kampung Musa hilang habis semua orang. Pakat balik habis. Nah. Lepas tu kampung Pinang pun pakat tak buat semua. Dia kata, "Oh, jenuh kami nak tunggu." Tak larang. Sebab tu kita ni lambat jadi tok wali. Faham? Lepas tu kita ni banyak suka komplain. Komen tak habis-habis. Hak nu tak kena, yang ni tak kena, yang ni kita paling hebat sekali. Nah, jadi bila baca cerita orang-orang yang hebat-hebat, barulah kita tahu kata kita ni tak ada apa sebenarnya. Ibadah kita Ramadan ni ibadah apa macam mana kita? Agak-agak. Ramadan kita yang dulu-dulu, macam mana ibadah kita? Sangatlah berbeza dengan ibadahnya orang-orang soleh yang terdahulu. Jadi kita tak rasa apa. Jadi macam mana kita agak-agak ni? Tu kita minta, ya Allah, dengan rahmat-Mu lah kami minta untuk masuk syurga, ya Allah. Kalau kita nak kata kita nak masuk syurga dengan amalan kita, nak lawat dengan ulama-ulama dulu yang 1 rakaat 30 juzuk seperti Imam Sayyidina Osman, 1 rakaat 30 juzuk seperti Sayyidina Tamim Ad-Dari, 1 rakaat 30 juzuk seperti Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Nah, 60 kali khatam dalam bulan Ramadan, setiap hari khatam dalam bulan lain-lain oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tiap hari khatam Quran. Di luar solat. Dalam solat tak kira. Di luar solat sekali khatam. Setiap hari. Macam mana kita agak-agak? Ajaib kalau kita tak boleh nak buat apa. Kita kata, ya Allah, macam mana nak lawan? Macam mana nak potong? Tak boleh kan potong mereka. Allah Ta'ala bagi himmah yang kuat kepada mereka dengan ibadah, dengan amal yang sedemikian. Moga-moga kita dapat tirulah sikit macam tu. Tak boleh dapat semua, jangan tinggal semua. Nah, ma la yadruku kulluhu la yatruku julluh. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kurang-kurang kita cerita malam ni ada beberapa benda tu bukan nak lemahkan semangat kita, untuk menambahkan semangat kita. Nak bagi tahu kata umpamanya amalan-amalan yang telah ditunjukkan dan dilakukan oleh ulama ni, saya baca ni dalam kitab-kitab ni. Ni dalam kitab ni adalah iPad saya ni, dalam kitab ni yang saya baca. Ada lagi kitab-kitab lain tapi nama pun ceramah, bukannya baca kitab. Jadi bila ceramah ni saya petik-petik sajalah daripada sebahagian bacaan para ulama, macam mana mereka lakukan dan mereka laksanakan dalam bulan Ramadan, dan betapa besarnya Ramadan dalam hati mereka ketika mana datang Ramadan. Kerana ni musim yang telah hampir untuk kita tuai hasilnya, dan ini adalah tempat yang paling berkat, masa yang paling berkat untuk kita mengambil peluang di dalamnya. Kalau tak ambil juga peluang, bermakna kita ni orang yang mensia-siakan peluang. Jadi orang yang mensia-siakan peluang ni dua je, sama ada dia cerdik ataupun dia gila. Dia tak cerdik, atau yang kedua dia gila. Itu ya. Ini orang yang sia-siakan peluang. Dia ada peluang depan mata, dia sia-siakan. Ini orang ni tak cerdik, ataupun dia lalai, atau yang ketiga dia gila. 3. Nah, ada dia tak cerdik, dia lalai, ataupun dia gila. Jadi moga-moga kita tidak termasuk daripada salah seorang tersebut, dan kita jadilah orang-orang yang bijak, orang-orang yang reti untuk tahu ambil peluang dengan sungguh-sungguh. InsyaAllah Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua berkat Ramadan yang akan datang. Saya mohon ampun
mohon maaf kepada ibu ayah semua, kepada para guru, para asatizah, kepada para pimpinan masyarakat yang hadir bersama dengan kita pada malam ini, yang kalau ada terkasar bahasa dalam ucapan saya dan ada tersilap dalam perbahasan saya pada malam ini, moga-moga Allah ampunkan kita dan diberikan kepada kita dengan kekuatan insya-Allah untuk kita melaksanakan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh. Saya sendiri di Zawiyah, walaupun para ulama dulu tidak baca kitab pada bulan Ramadan, mereka akan lebih banyak baca Quran. Zaman lah, kalau kita serah semua pakai baca kitab saja, baca Quran masing-masing, insya-Allah pakai tidaklah, insya-Allah. Jadi kita baca juga kitab. Saya baca juga kitab di pondok. Setiap Jumaat kelas macam biasa, pagi-pagi Jumaat tu. Dan kemudian saya ada daurah buat di Pedu sepanjang 10 hari saja. 10 hari. Mula 2 Ramadan sampai hari yang ke-11 Ramadan. 10 hari kita akan baca 2 buah kitab kalau sempatlah. Yang pertama Risalatul Usul karangan Al-Imam Zarruq radhiyallahu anhu. Yang kedua kitab Hikam Al-Imam Kurdi. Hikam Al-Imam Kurdi. Yang ni pun kita akan baca dalam bulan Ramadan insya-Allah. Pada waktu pagi, dan kemudian waktu malam saya akan baca sebelum maghrib, saya akan baca Tajul Arus lebih kurang 15 minit sebelum maghrib atau setengah jam sebelum maghrib. Mereka akan datang kumpul, ada tetamu pun akan datang lebih kurang 50 orang. Mereka tidur di Pedu, main daripada seluruh Malaysia, tidur di Pedu untuk mengikuti pengajian selama 10 hari Ramadan. 4 tahun lepas saya buat 20 hari, tahun ni saya buat 10 hari saja. Kemudian setengah jam sebelum maghrib saya akan baca Tajul Arus karangan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kemudian kita akan buka puasa, dan kemudian kita akan sembahyang maghrib, kemudian kita akan wirid, dan kemudian kita akan sembahyang isyak, kemudian kita akan main tarawih 20 rakaat. Habis main tarawih baca kitab lagi, baca kitab saja ni. Udah keluar otak telinga kan. Lepas tu bila baca Qurannya, habis tu baru baca Quran. Baca Quran masing-masing. Nah, sepakat-pakat nak khatam Quran sendiri, silakan terpulang sampailah 10 hari tersebut, dan kemudian berterusan sampai 10 hari yang terakhir kita akan tidur dalam masjid. Saya akan tidur dalam masjid Zawiyah. Masjid Zawiyah walaupun tak siap lagi, saya akan gantung hemok dalam tu tidur. Tidur untuk i'tikaf dalam masjid Zawiyah Nasiriyah untuk ambil pahala i'tikaf 10 hari Ramadan. Jadi 10 hari itu tak keluarlah. 10 hari itu duduk dalam masjid saja. Tidur dalam tu saja, dan akan baca kitab juga dalam tu pun. Baca kitab. Jadi baju-baju semua kena bawa pergi siap-siap lah. Santri pun kena ada baju siap dah dalam tu. Mau nak mandi ya kena keluar, sebab tak ada bilik air dalam tu. Jadi kita akan cuba laksanakan macam mana yang dilaksanakan oleh para guru kami di Al-Azhar. Macam tu yang dilakukan oleh Maulana Syekh Yusri Hafizahullah. Dan biasanya para ulama pada bulan Ramadan mereka akan baca kitab sirah. Jadi saya 20 hari yang belakang tu pula saya akan sibukkan diri untuk baca Quran dan juga baca kitab sirah Nabi SAW. Dan biasanya dibuat macam tu oleh para ulama, digabung dua, Al-Quran dan sirah Nabi SAW. Baca sirah untuk gabungkan kedua-dua sekali, Nabi dengan Rabbul Jalil Azza wa Jal. InsyaAllah maka kita akan dapat faedah Ramadan tu dengan bersungguh-sungguh. Saya bercita-cita macam itulah. Berniat ni, niat tak kena bayar. Niat tak kena bayar. Jadi tak jadi itu nombor 2. Niat dulu, moga-moga nanti jadi insya-Allah. Moga-moga itulah insya-Allah. Jadi siapa-siapa yang nak tumpang pi nak i'tikaf sekali dengan kami boleh happy, bawa baju pi tidur di Pedu. Bawa kemah ke, bawa hemok ke, bawa masjid tak siap lagi. Tapi bolehlah, adalah kita buat tubuh tutur sikit ke, bolehlah tidur atas tu. Kita akan hampak tidur dalam masjid tu. Sejuk ni tak kira lah. Sebab malam-malam dengan angin masuk tu boleh tahan tu. Jadi itu memang aircon yang semula jadi. Jadi pakat boleh pi kalau kata nak ambil peluang ataupun nak ambil semangat ataupun nak ambil pengalaman i'tikaf dalam masjid, ramai-ramai sekali dengan wirid, dengan zikir, dengan semua sekali kita buat di Zawiyah nanti insya-Allah. Jadi saya jemput kalau kata ada ibu-ibu, ayah-ayah, ibu-ibu dah kot, ayah-ayah lah, yang kalau kata nak sekali dengan kami silakan ke Zawiyah Nasiriyah untuk ikuti pengajian dan seumpamanya. Jadi saya minta ampun, mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. Qul qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.